Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni juga buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis di Driven View. So basically malam ni Zul akan lebih fokus kepada altcoin. Sebab apa Zul rasa pagi tadi Zul dah fokus di Bitcoin. Which is tak apa, di Bitcoin Zul akan ditunjukkan apa enggak berlaku pergerakan next, which is di hujung video lah. So which is malam ni Zul akan tumpu kepada altcoin lain. Sebab apa Zul rasa altcoin dah lama Zul tak update untuk anda semua. Mesti malam ni kita akan tengok altcoin dan juga BTC di hujung. So guys, sebelum tu let's go kita pergi ke coin market cap untuk review market apa yang dah berlaku untuk hari ni. So kita tengok hari ni pergerakan market cap berada di 1.48 trilion, which is ada pengurangan sebanyak 5.74 bilion, and then volume also bertambah sedikit, which is pagi tadi 81 bilion, now 84 bilion, which is kita ada penambahan sebanyak 6.26%. And then BTC dominan 44.6%, which is lingkungan dalam 45%. Ada sikit dropping, so kita tengok dropping antara kat sini dia cakap 0.45%, which is motif pengurangan lah untuk BTC, which is tengoklah BTC pun berlaku sikit pengurangan. Ada kan dia tengok review market apa yang berlaku di harga semasa untuk malam ini. So BTC berada di 35.6k, which is dropping banyak 5.7%, which is kita tengok harga tinggi untuk semalam atau 2 hari lepas berada di 40k, dan kita dropping lah kalau 35k, which ada satu yang menarik juga nanti macam siapa nak tengok detail video, pilih tengok video review pagi tadi, which dah terang lebih detail untuk BTC, which malam ni Zul akan recap balik apa yang berlaku dan sedikit ada penambahan lah untuk malam ni. Dan untuk Ethereum 2.2k dropping 4.9k, Binance 3.39 0.434%, which kita tengok Ethereum ada belum ni 2.4k, and then Binance di 350, which dropping lah macam cakap. Bila Bitcoin jatuh, altcoin lain pun akan jatuh, which Cardano juga dropping juga ke 1.43%, which Cardano dengan Matic melakukan harga yang lebih kurang sama lah, 1415 1415, which bagus untuk ni sebab, tapi Cardano lebih stabil. Sebab apa kalau tengok, sebab apa tu kata Cardano lebih stabil, kita tengok dia punya weekly recover hanya 1.6%, which kalau tengok dekat Matic recover dia lebih kepada 15%, which apa yang nampak sini sebelum ni Matic jatuh lagi rendah lah, which 1311, and then naik lah recovery, which untuk Cardano lebih stabil, tak lari banyak pun dalam 1516 je hari ni. Kita tengok dalam 1.4 tu tak banyak berlaku penurunan, which is so very stabil lah untuk Cardano. Dan Dogecoin dengan Matic tu juga masih lagi di kawasan main support, which nanti di chart tu akan terangkan di manakah pergerakan, adakah akan berlaku lagi kejatuhan ataupun berlaku kenaikan. Polkadot daripada 24k jatuh ke 21k, which kita tengok 5.32%, which is another project yang very good untuk kita long term. Uniswap pun bagus, Litecoin, Solana, which very good lah untuk siapa. Tapi Uniswap, Litecoin, Solana ni Zul tak ada, Chainlink Theta pun Zul tak ada, tapi very good untuk project, which cakap fokuskan kepada top 20 untuk coin, tapi anda boleh pilih mana-mana, which is bagi Zul pilih Matic, Polkadot, Cardano, which is tu punya main altcoin yang tu beli banyak untuk long term lah. And then untuk buat profit tu lebih ke Bitcoin, Ethereum dan BNB, which is very strong coin lah. Which is yang ada tu Chainlink, Solana tu very good kat untuk buy. Cuma tu tak ada lah, tu tak ada coin tu, which is tu tak beli, which is kalau tu nampak position yang buy, good position untuk buy, betul-betul good position, barulah tu akan buy untuk semua untuk coin tu. So guys, let's go kita pergi ke chart kita untuk malam ini. So inilah BTC. So which is, nanti dihujungkan tu akan terang apa yang berlaku di BTC. So let's go kita pergi ke altcoin lain dulu. First kita akan pergi Ethereum. So nak recover sikit apa yang berlaku di Ethereum. Sebab apa di Ethereum also ada antara satu tu punya main coin Ethereum BNB, antara yang coin yang tu adalah, which is kalau kita tengok kat sini Ethereum, okay, tu ada masalah connection sikit ni. Sebab apa internet agak slow, nak hujan agaknya. So which is lah, so tak apa, so akan draw yang baru. So apa yang kita tengok kat sini, until inilah 4 hours. So which is apa yang sebelum ni, so ada main support dan main resistance. So main resistance untuk ini ialah yang ini. So kita tarik Fibonacci, swing high to swing low, kita akan draw kita punya ni tu, which is dia punya dah ada draw, cuma line tak ada. So which is line slow, dia akan jadi dia punya drawing yang lama tu dia tak naik lah, which apa tu boleh drawing yang baru, which is yang ni. So ada yang ni kita punya sekarang kita punya resistance, main resistance. So now main support kita adalah kita akan ambil, which is kita main drawer yang ini. So kita ambil ni lah swing low yang ni. So swing low, swing high,
tu kita akan dapat kita punya kawasan support, which is now support kita yang ini. So akan tukar color kepada color orange. Alright, so macam ni lah tu, identify macam mana nak cari main support dan main resistance tu. Main support, main resistance apa yang kita akan buat andaian bahawa price tu akan bermain kawasan ini, which is di mana kawasan buy kita, whatever price dalam kawasan ini, orange ni, which is very good position untuk buy. Dan kita ada lagi untuk last support. Sebelum tak support tu akan ambil weekly. Tu ambil weekly macam ni. Okay, ni yang kecil je. Untuk last support ialah maybe price tu kalau nak jatuh boleh lagi sampai ke bawah ni. So Azhar akan ambil dan swing low to swing high. Kita akan dapat yang ni. Satu lagi box, which is ni very last support lah. Last support untuk Ethereum, which is price masih lagi berjatuh ke bawah sekira ada momentum kuat kejatuhan yang kita tengok ada movement yang di BTC yang drastic jatuh ke bawah, maybe 30k, maybe 20k, maybe akan tengok apa yang berlaku di Ethereum pun akan melakukan kejatuhan ke dalam hampir ke 1000 ke 1.8k, which is ni last support lah, last support untuk Ethereum, which is adakah akan berlaku tu tak pasti ada berlaku, tapi sekiranya berlaku kita boleh ambil opportunity untuk buy untuk long term. So now apa yang tu nak cakapkan, antara 2.5 ke 2000 adalah very good position untuk buy long term, which is jangan buy serentak. Maybe untuk minggu ni anda buy 10%, which is minggu depan kita tengok macam mana, ada maybe ada kenaikan sikit, kalau naik tak apa, biar dulu. Dan sekiranya ada berlaku kejatuhan lagi, kita buy lagi 10%. So sekiranya jatuh lagi makin jatuh, so kita ada modal lah untuk beli. So jangan beli all in, beli sikit buy sikit, which is anda pilih coin mana yang anda nak, which is macam tu ada coin yang tertentu lah which is nak. So now Ethereum 2000 masih lagi, orang kata antara 2000-24 apa good position untuk buy. Adakah ada potensi untuk jatuh ke 1000 ke 1.8? Masih ada sekiranya BTC membuat movement yang drastik lah. Apa maksud tu drastik? Maybe malam ni kalau kita tengokkan pembeli, kalau malam ni tiba-tiba BTC daripada 35k terus buat satu dropping yang drastik terus ke 30k, which kita tengoklah apa yang berlaku di Ethereum pun mungkin akan berlaku drastic movement kejatuhan sampai masuk balik ke 118 ke 1000, which is kita dah sampai, dah pernah test awal bulan itu, awal bulan 5 itu 24 bulan Mei, Juni, Februari, Mac, April, Mei, which is bulan 5 itu di 1.8, which is zone miss. Tu tak dapat 1.8, apa yang tu dapat di kawasan 2000 kat sini, tu beli 2008 tu beli sini, last buy dulu, and then tu tak beli dah kat sini. Sebab apa? Tu fokus itu beli dekat ni lah, kat altcoin lain yang lebih kecil, Cardano mati, dan BTC. So siapa nak buy Ethereum boleh, kuasa ni very good position buy, tapi cakap jangan buy terlalu banyak. And then cakap lah, which is untuk Zul tak ada pembelian pun, ni last pembelian tu beli atau itu di kawasan atas ni dan di kawasan atas ni, which is sekarang tu tak beli Ethereum. Sebab apa tu more fokus untuk collect tu punya BTC. Sebab apa tu expected untuk long term, macam cakap tu lebih fokus kepada BTC, kepada altcoin lain. Altcoin lain dah just sekadar 5%, which is tu ada modal 5%, which is 55% untuk altcoin tu dah pengguna. Now tu punya modal 5% tu adalah untuk BTC. Sebab itulah tu jarang dah beli altcoin. Sebab apa? Yang modal yang tu ada sekarang ni adalah modal untuk bahagian untuk BTC. Macam tu dah divide lah duit investment tu. Untuk BTC banyak ni, untuk altcoin banyak ni, which is untuk budget untuk altcoin maknanya dah habis. So which is tu budget tinggal hanyalah untuk altcoin BTC, which is more untuk BTC lah tu beli. Tu ini apa yang berlaku di Ethereum. Good position untuk buy kawan ni, siapa nak boleh beli, tapi beli add on your risk. Price masih boleh jatuh. Dia cakap jangan buy all in, buy sikit-sikit. Sekarang kita pergi BNB pula, kita tengok BNB. Okay, BNB bagus sebab dia dah ada charting yang lama. So very senang lah tu nak buat sikit charting. So which is untuk BNB apa yang tu nak tengok, kita ada monitor sebelum ni adalah head and shoulder tapi gagal berlaku. So now head shoulder ni tu nak buang maknanya dah lama sangat kita monitor, and then tak, dan ni pun kita buang, ini kita buang kita buang. So which is senang lah, tu akan nak tunjukkan lebih detail nanti. Alright, so yang ni tu macam ni kita cakap, kita ada main support dan main resistance, iaitu macam tu draw tadi lah. Main support ini tapi untuk BNB, main resistance dan main support. So price masih bermain dalam kawasan ni. Now kita berada di kawasan support. So whatever price antara 1.5 1.6 ke 300, 160 ke 300 very good position bye bye kalau price sampai ni, which is siapa kalau nak hold. Kalau siapa dah ada Bitcoin boleh tunggu lagi. Macam tu dah ada Bitcoin di kawasan 400 tu dah beli, and then tu tak pernah beli lagi kawasan bawah ni, which is expected kalau price
BTC masih drop bawah, Zul akan buy lah, which is kena naik tak masalah sebab apa, Zul dah ada position. Kalau sekali naik terus, Zul tak ada tak masalah sebab apa, Zul dah ada position. Which is siapa yang masih belum ada position, maybe consider boleh buy sedikit di sini Binance, and then sekiranya BTC jatuh lagi, anda buy sikit lagi, buy sikit. Sama kat konsep Ethereum, jangan buy semua, buy sikit. So untuk anda long term lah, sekarang adalah momentum down tu, which is adalah very moment yang bagus, masa yang bagus untuk kita collect coin, which is ketepikan dulu pasal profit, which is sekarang ni kita profit tu akan datang kemudian. Apa yang kita perlu pentingkan ni adalah lebihkan penting pada untuk kumpul aset lebih banyak lah, which is next bulan akan berlaku, kita akan profit yang banyak lah sebab apa, aset kita dah banyak. So now untuk BNB, apa yang nak tengok ni ada sikit adjustment nak buat. So untuk pattern ni dia akan buat adjustment sikit macam ni. So basis lagi besar. So siapa tak tahu ini pattern apa, ini adalah pattern opening browning wedge, which is ini more kepada falling punya. So price inilah pattern pattern bullish tu, jadi price target adalah more ke atas berbanding ke bawah. So which is kat mana, macam mana nak measure dia punya price target. So which is untuk yang ini, kalau pattern yang macam ni kita akan ambil drawing. So whatever sekiranya price tu break malam ni ke sini, so which is kita akan ambil cara untuk measure dia punya ni, kita ambil kat sini, alright, and then kita akan ukur daripada ni, which is inilah dia punya price target. So itulah salah satu. So boleh tulis lah kat buku, which is ni kalau opening falling opening browning wedge, which is daripada kecil ni dia macam jadi macam speaker, lama speaker tu kan. Okay, lama speaker tu macam ni, and then dia buka besar ni, isi opening browning lah, opening browning wedge, opening falling punya, which inilah pattern bullish, which price lebih ke atas, which is still walaupun macam cakap tekanan BT masih lagi kejatuhan, kita masih ada lagi potensi untuk BNB tu jatuh ke bawah, and then kita expected price akan bermain dalam kawasan ni lah, which is kita akan expected price itu kejatuhan, which is position buy probably akan tunggu di kawasan ini. Antara kawasan trend line ni kita boleh masuk buy dengan expected price akan bounce ke atas. So kita more high kita high profit lah, low risk high profit. Kalau kita buy kat sini high risk low profit lah, which is price masih baru tapi ada potential lagi price untuk jatuh ke bawah. Sebab apa, macam cakap di BTC pun masih lagi ada momentum untuk jatuh ke bawah. So which is probably akan jatuh ke bawah, and then whatever price dekat hampir kawasan ni dan di kawasan box orange ni antara 270 ke 175, tu very good position untuk buy untuk long term. Tu which is untuk long term very good buy untuk BNB. ni tentu tahun ni adalah siapa yang masih baru dalam altcoin, anda boleh ikut Zul lah. Sebab apa, Zul pun masih baru dalam altcoin, masih lagi kata fasa membina portfolio, because Zul masuk itu bulan 2 itu masih harga 30k, Zul masuk dalam 40, 50 Zul buy, and then 65 Zul tak jual pun, and then dropping tu tak masalah, Zul hold je position, and then along the way harga dropping Zul buy, and then on call lain pun Zul buy, which is now Zul punya asset banyak lah. Cuma Zul punya profit tu, which is sekarang macam cakap sebelum ni Zul loss profit 20, kalau 50, 10 last Zul check untuk hari Isnin itu adalah Zul punya profit hanyalah negatif 5%. Tu bayangkan macam mana daripada Zul punya profit daripada negatif 20, harga still jatuh, tapi kenapa Zul punya profit makin orang kata loss tu makin kurang 20%, 10%, 5%. Kenapa? Sedangkan harga turun. Sebab apa Zul buat dollar cost average, which is siap berlaku kejatuhan Zul akan buy, siap kebaikan buy, which is apa yang akan berlaku itu, aset kita bertambah, which is bila aset bertambah, sekiranya berlaku sedikit saja kenaikan, kita punya profit tu banyak, which is macam mana cakap, anda perlu buat dollar cost average. So jangan risau walaupun harga turun, kita still boleh buat profit. Dan untuk long term adalah lebih bagus. Short term kita akan hilang value, tapi untuk long term Zul pasti siapa yang masih ikut Zul, mungkin sampai hujung tahun ni kita tengoklah Zul expected harga untuk Bitcoin akan naik sampai 180k, 150k untuk hujung tahun ni, which is kalau ada altcoin pun naik, which is siapa yang ikut Zul untuk fasa sekarang ni, fasa membeli banyak, mengumpul banyak aset, which is kita tengoklah agar anda punya profit akan very 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 good lah. And then kita akan Zul akan ajar juga, Zul akan tunjuk preparation kita sekiranya berlaku lagi correction yang banyak sini 50%, 60%, dan akan tunjuk apa yang perlu kita buat. So which is masa kat situ kita akan very good position lah. Kita memang emotion kita memang power, portfolio kita memang power, and then profit kita pun memang terjamin lah.
And then kita tengok, let's go, kita pergi ke lain, another coin yang favorite zone. Okay, Ethereum BNB favorite juga all term, cuma Zul tak beli banyak sangat sebab harga agak mahal. Tapi Zul ada untuk Ethereum dengan BNB, which is Ethereum Zul target untuk dapat ada Zul punya kat dalam portfolio at least 5 coin sebab dia mahal kan. Dan untuk BNB Zul target at least Zul ada 10 coin. So which is coin yang bilangan sedikit, so which is sebab harga banyak, which is Zul untuk Cardano Zul ada lebih more than 1000, which is sekiranya price jatuh lagi ke 1 malam Zul akan buy lagi lah. So untuk Cardano, so apa yang untuk Cardano Zul akan tengok. Alright, Zul ada issue sikit dengan internet ni. Alright, dia loading lambat, so dia punya drawing tu tak keluar lah. Which is tak apa, tak masalah, kita akan buatkan drawing yang baru. So dekat Cardano, apa yang tu nak tengok adalah Cardano sekarang kita akan cari main support dan main resistance. So ni ini adalah resistance yang current main resistance. Kiranya price break kat resistance ni, kita akan nampak lah price tu akan bergerak ke atas ke all time high tu. Which ni adalah main resistance. So now kita cari main support. So main support boleh apa kita ambil, kita ambil daripada ni, swing low ni. Right, to swing low, Fibonacci swing low to swing high, dan kita akan dapat kita punya support. So now support kita di kawasan ni. Right, inilah support yang kata sekarang, tapi bukanlah last support untuk Cardano. Untuk last support kita perlu pergi ke weekly. Kita akan perlu tengok yang lebih besar lah, which is kerana tengok untuk Cardano, okay, lower lah sampai sini, kita tarik, dan kita akan draw satu Fibonacci 0.6 ke kawasan ni. So ni adalah dia punya last support untuk Cardano. So kita balik ke 4 hours. So ni kat sini kita nampak lah, kita ada dua support, which is macam cakap, ini support yang sekarang kita monitor, antara ini resistance dan support. So probably apa yang price bermain di kawasan ni, which is expected kita. So expected adalah price boleh kita menunggu-nunggukan recovery, price berada kat sini, and then kita buat all time high lah, water discovery price, which is ke price yang kadang tak sampai lagi, which is kalau berlaku ke dropping, apa yang kita tengok probably boleh berlaku sampai ke $1 ke 50 sen, which is ni worst case lah. Boleh worst case sekira macam cakap tiba-tiba BTC jatuh dropping dengan drastik 1-2 hari ke 20k, probably akan tengok akan jatuh lah, which is apa berlaku tu kata orang kata tak mungkin, bukan tak mungkin, which is nak berlaku tu percentage lah amat-amat sedikit. Sebab apa aku cakap, BTC pun berada di support, nanti di hujung video tu akan turunkan BTC. Which is apa kat Cardano sekarang ni, kita tengok ini adalah very good position untuk buy. So siapa masih belum ada Cardano, aku cakap antara ni ada 1.5 dan 1.2 sekarang ni adalah very good position untuk buy, which is ini adalah tu kalau nak lagi kecil, kita boleh tarik yang ni. Right, swing low to swing high ni. So kita akan dapat ada minor support di dalam main support. So which is siapa nak buy cakap ini pun boleh sekiranya dalam antara 1.3 ke 1.2. So very good position. So siapa yang ikut video lama tu, dia akan selalu mention 1.4, 1.2 ni very good position. Now dah pun sampai. So siapa yang masih belum ada Cardano, belilah, mungkin boleh beli dulu sedikit sini, macam cakap macam BNB Ethereum tadi, buy sedikit dulu sekiranya ada lagi momentum price jatuh ke bawah, which is tak agak boleh berlaku, tapi sekiranya berlaku kita ada position untuk buy. Dan sekiranya Cardano drop hampir ke $1, which is masih boleh berlaku, sekiranya BTC memiliki buat drop ke 30 ke 20k, mungkin akan berlaku. And then kita tengok ada peluang untuk kita beli di $1 ke 90 sen dolar, which is kalau price sampai sini, Zul pun akan buy lagi lah. Zul akan tambah dia punya Cardano sekiranya berlaku ini, which is sekarang apa yang Zul nak expected lah price ke sini yang beri crown. Kita ada main support, kita ada banyak support lah kat sini, which is antara Fibonacci. So which is expected price akan berlaku bounce sini dan berlaku naik ke atas, and then sekiranya berrisau, and then Cardano akan buat rebound balik kat sini. Jadi macam je cakap, untuk Cardano very good strong support di kawasan ni. So which is siapa nak masih Cardano boleh beli kat sini, which is Zul punya buy dulu adalah di kawasan $1.1. So tak silap tu kawasan di sini lah, antara kawasan ni 1.2 ke $1 ialah Zul beli dulu. So Cardano tu masih profit walaupun berlaku penurunan, tak masalah. Zul expected Zul tak akan tambah Cardano sekarang, tapi sekiranya price jatuh di kawasan $1 ke 90 sen dolar, which is Zul akan buat decision, maybe Zul akan buy lagi lah, which is tak pasti, tapi sekiranya ada dana lebih Zul akan buy lagi, which is Zul Cardano pun dah ada more than 1000. So untuk long term very good lah. And then Polkadot, kita tengok Polkadot tu antara satu coin yang ada, tapi Zul tak banyak lagi coin, tak lebih daripada 100 lagi coin ni. Tapi apa yang Zul target untuk Polkadot, Zul ada at least Zul nak ada minimum 100 coin lah untuk Polkadot.
And then kita tengok ini macam juga untuk Polkadot, kita tengok main resistance dan main support, dan kita ada minor resistance dan support lah, which is sekarang price orang cakap antara 20k, kiranya price dalam lingkungan 20k ni, sorry, $20 ni adalah very good position untuk buy kerana which is macam dia cakap, kita kawasan buy lah, kita beli bila price tu berhampiran di kawasan support, which is dengan expected price tu akan naik ke atas buat recovery, which is very good lah. So kita bukan buy di kawasan resistance, kita lagi tunggu untuk jual ataupun tunggu lihat saja, which is bila price berada di kawasan support adalah position untuk kita buy, which is kat mana untuk buy, setiap kali untuk buy lah sekarang ni ada antara $11 ke $20, which is whatever price dalam kawasan ni 20 ke 11, very good position untuk anda buy. So now price ada berhampiran ke 20, so which is masih boleh beli, tu cakap beli sikit buy sikit tu, jangan all in untuk sekarang tu. Tapi sekiranya anda tak nak pening-pening, sekiranya anda ada RM1,000, okey, ini Zul nak RM1,000, Zul dah beli RM1,000, Zul tak nak fikir-fikir lah, biar je hujung tahun baru tu tengok, tu pun tak ada masalah, anda boleh masuk tu, tak perlu pening-pening tengok chart. Mesti untuk long term memang cakap, untuk long term untuk crypto memang bagus untuk kita simpan. Now kita akan pergi ke Matic, ada Zul punya favorite coin, which is macam cakap tu, Zul beli awal juga itu bulan 5, Zul beli dapat di 80 sen, and then Zul beli Matic itu, dan price dah naik and then turun balik, which is apa yang Zul nampak sekarang, kita ada symmetrical triangle yang price yang target adalah ke $3, so we expected siapa nak beli, which is sekiranya price sentuh kawasan ini antara 1.2, 1.3, very good position untuk buy Matic, dan sekiranya ada lagi dropping bawah, kita boleh lagi net position buy lah di kawasan di $1 ke 90 sen, which is kalau price sampai, sebab Zul dah ada position kat sini, so Zul tak buy kat sini, tapi sekiranya siapa yang masih belum ada, mungkin boleh buat penimbangan lah untuk beli antara 1.3, 1.2 untuk long term. Dan untuk Zul akan tunggu lagi sekiranya sampai di $1 ke apa, sebab Zul dah ada position kat ni, sebab itulah Zul tak beli kat ni. So siapa yang masih belum ada, mungkin boleh pertinggan beli, and then Zul punya net position sekiranya ada rezeki price jatuh bawah lagi, Zul akan buy di $1 antara Zul, which Zul akan tambah lah untuk Matic. Zul beli, Zul akan tambah lagi menjadikan dia 1,000 lah, which kan tu hanya ada ratusan coin je, which is apa yang Zul petek nak, at least Zul ada 1k lah, 1 coin untuk Matic, which is macam Cardano Zul ada more than 1,000, untuk Matic pun Zul at least Zul ada more than 1,000 Matic, which is Matic Zul ada still dalam tak sampai Zul ada hanya 100 lebih, which is sikit je, which is sekiranya price jatuh lagi bawah ni, Zul akan grab lah opportunity untuk beli at least 1,000 lah, 1,000 coin untuk Matic. Dan lagi SRP Zul ada yang lama, which is SRP macam cakap sama juga macam BNB, di kawasan ini kawasan distance dan kawasan support, dan very good position untuk buy kalau nak beli SRP antara 0.8 ke 0.5. So beringat, kira anda beli masuk ke ni, price masih lagi berjatuh, sebab apa, kita masih dalam di kawasan support, which is whatever price antara 0.5 dan 0.8 adalah very good position untuk buy, dengan expected price tu akan bawa ke resistance ke 1.4 balik untuk Ethereum. So untuk Dogecoin, apa yang kita tengok Dogecoin, so sama juga, which is sekarang semua price berada di kawasan support banyak, dan kita tengok lah untuk Ethereum, untuk Dogecoin macam juga antara 0.3 ke sini 0.2, which is antara 0.3 ke 0.2, almost dalam 0.15 sen ke 30 sen adalah antara zone dropping untuk Dogecoin. Tapi apa yang kita tengok sama pada 1 bulan 2 bulan ni, Dogecoin memang strong support lah di kawasan 30 sen. So macam cakap, untuk long term, siapa nak berminat untuk Dogecoin, bolehlah beli di kawasan 30 sen ni, which is dengan expected price akan bawa ke bawah tu. Macam tu pun Zul ada, Zul beli lah itu awal tahun tu, Zul beli di kawasan 5 sen. Now still profit yang banyak lah, still walaupun datang 30 sen, Zul still profit yang banyak, spesies untuk Dogecoin. Zul punya profit still lagi 600% berbanding dia punya all time high tu, dia ada di 1000% keuntungan lah tu, mesti tak masalah. And then another lagi coin, okay, Zul itu je. And then kita akan pergi ke BTC. Main fokus kita di BTC, kita tengok apa yang berlaku di BTC. So guys, untuk pagi tadi macam cakap, Zul expected apa yang berlaku untuk BTC adalah head and shoulder ataupun investment shoulder. So macam cakap, price bermain di kawasan ini antara line 42 dan 30, which is expected price bermain di kawasan ini, which is mana-mana breakout. Sekiranya break 42, kita akan tengok price akan buat buran. Sekiranya price break 30, kita akan nampak price tu akan buat heading ke net support, which is 20k, which is sekarang kita tak boleh
Dia tak pasti lagi ke manakah arah pergerakan, sama ada ke 50k atau ke all time high yang baru ataupun ke 20k ke lower yang baru, which is kita tengok monitor apa yang berlaku. So sekiranya yang berlaku malam ni, semalam kita ada monitor untuk channel ini dan price untuk breakout, price target untuk channel ni adalah ini. Alright, pada ini kita ukur dan pada ini which is probably akan sampai di kawasan 30 hampir 34k. So and then kita dah pun buat confirmation bahawa kat sini kita ada main support ni yang kecil ni, which is link dengan kita punya dropping. So price mungkin boleh berlaku ke mungkin boleh jatuh sikit dalam ni dan bounce balik ke atas. Sebab apa? Kita masih lagi kawasan ni, which is apa yang nak expect yang berlaku kawasan ni sekarang untuk menentukan sama ada naik atas bawah tak, which is tak pasti. Tapi apa yang itu pasti lah kawasan ini, alright, very good support, very strong support lah, which is macam kita banyak touch lah kat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, which is banyak touch lah. Senang cerita memang banyak touch, which is bila banyak touch very good support lah untuk kita ambil itu sebagai support. And then kita tengok price sekarang pun ngam-ngam dah je. Tengok last support kat sini and then satu, which is ini hari Sabtu Ahad. So very Sabtu Ahad, apa yang nak tengok tu market sikit. Apa yang untuk sihatnya kita nak tengok Sabtu Ahad, price tu tak ada sebarang pergerakan yang besar lah. Which is contohnya pergerakan dia macam ni. Sebab apa? Sekiranya berlaku pergerakan besar, contoh hari Ahad itu berlaku pergerakan macam ni, apa yang kat expecting akan berlaku gap lah. Apa yang gap tu, okay, nanti tu akan terangkan gap. Gap tu apa dia? Which is sekarang ni kita akan fokus dulu kat sini. Okay, probably apa yang tu nak tengok lah, price mesti sekarang berada di 35k. So sekiranya price tu break ke bawah 50k, 35k, so probably kita akan tengok price tu akan lebih drop ke bawah and probably sampai ke 32, which is kalau kat sini dia akan draw satu, dia tak expect akan berlaku lebih bawah pada tu. Sebab apa? Sebab tu nak monitor pattern, iaitu pattern yang baru, head and shoulder untuk menentukan sekiranya price tu jauh bawah. Okay, sekiranya price tu nak jatuh bawah, apa yang tu expected akan buat head and shoulder dulu, left shoulder, head and right shoulder, which is kalau tengok sini price dah cantik je bounce sini. So expected tu lah akan price akan bounce ke atas sampai mana. So Zul akan ambil Fibonacci swing high to swing low. So kita ada minor resistance kat sini. Right, so kita ada minor resistance ni. So siapa nak buat dollar cost average boleh kat sini. Ataupun kalau untuk trading Zul akan masuk kat sini lah. Untuk untuk buy tu, untuk long buy, which is kalau Zul untuk leverage selalunya Zul akan buat ini. Zul masuk di kawasan ni dan Zul punya stop loss maybe di kawasan ni lah, bawah ini, kemudian kita punya profit almost ke kawasan ini, which is itu kalau leverage. Tapi sekarang Zul pun dah tak pakai leverage. Zul buat dollar cost average, which is selalunya Zul akan buy sini, which is sekarang Zul tak buy sebab apa? Zul dah ada position dekat sini dan dekat sini, so which is a mistake lah. Zul buat position dekat buy 40, sekiranya Zul tak buy 40, Zul boleh buat dollar cost average. Jadi siapa nak buat dollar cost boleh kat sini. Sebab expected kita akan buat right shoulder, alright, expected lebar kat sini, kalau kita boleh jual balik di dalam kawasan hampir 39, maybe jangan tunggu sampai 39, lower sikit ambil ke 38. So which is 30 sekarang 35 ke 38. So boleh buat dollar cost average dan expected price akan buat balik ke bawah and then buat complete head and shoulder. Kita tengok berlaku breakout, dan ketika breakout kita akan ada position price target antara sini. So measure sini, kita akan tengok price tu akan sampai balik ke 30 tu, which is apa yang akan berlaku sekiranya nak tengok price itu berlakukan kejatuhan ke bawah. And then kita masih lagi sebab apa Zul expected price untuk minggu depan akan melakukan kenaikan. Sebab apa? Kita ada dua, sama ada dia buat head and shoulder ataupun inverse and shoulder. So tadi Zul bagi situation bahawa head and shoulder. Now untuk inverse and shoulder kita akan ada besar lagi, which is inilah pattern untuk bullish. Right, so akan berlaku sekiranya price itu di kawasan resistance dan masih lagi breakout kita punya minor resistance dan masuk kawasan ni. So kita akan complete kita punya head inverse and shoulder, which is inverse and shoulder ni price target dia, which is very bullish lah, very bullish. Macam cakap very inverse and shoulder, inverse head and shoulder adalah pattern reversal, which is kita tengok sini berlaku break, kita akan tengok price tu break kat 42, which is cakap kalau break 42 kita very bullish dan kita punya net target lah di kawasan 50k. So very good lah untuk which is apa yang saya pastikan, harap-harap berlaku yang 50k ni tak berlaku penurunan sebanyak ke 30k, which is sebab apa? Sudah ada position buy kat kawasan atas tu, which is kita tunggulah untuk dollar cost average dan kita tengok rebound sikit 42, kita akan masuk untuk long term punya position. So now apa yang tu buy kat sini tu akan hold.
So net dia punya nak tunggu position buy lah. So nak tengok dulu pergerakan price untuk minggu depan untuk di kawasan ini. So nak tengok apa yang akan berlaku ni. Sama ada expected apa yang berlaku lah, price akan berlaku bounce. Sama ada berlaku bounce sampai ke sini dan reject ke bawah, buat head and shoulder which is pattern ke bawah, bearish pattern, ataupun sama ada kita sampai resistance, break resistance dan buat ni pattern lagi besar untuk reversal pattern, dan kita akan tengok price itu akan break ke atas, which is tu yang tu nak tengok sekarang ni, which is sekarang tu lah wait and see. So tak FOMO. Maybe siapa nak buy macam cakap kalau ada yang tunggu 30k tu wishkan luck lah. Kena ada apa, ada rezeki anda, memang anda boleh dapat lah di kawasan 30 which is tak expected akan berlaku, tapi masih berlaku. Macam tu cakap, sekiranya anda masih belum ada walaupun sedikit pun BTC, anda masih lagi yang ini hari first, anda memang ada dalam wallet anda memang tak ada BTC, memang kawasan ni very good position buy. Sebab apa cakap, whatever price antara 26k ke 35k dalam box ini adalah very good position untuk buy. Tapi sekiranya macam anda dan macam Zul tu dah ada position di 42, 35, 37 jual, sekarang position di 40, position di 37, which is tu dah ada position tu tak buy lah kawasan ni, which is tu akan tunggu sekiranya price tu jatuh ke bawah ni, dia akan ambil opportunity lah untuk buy. And then Zul tak buy kat sini sebab apa? Zul dah ada banyak position kat belakang-belakang ni. So kenapa Zul perlu masukkan bersama? Sebab apa? Dulu Zul dah masuk kat 35k, so tak perlulah Zul masuk kali kedua 30k, which is mungkin Zul boleh tunggu sekiranya ada rezeki kita dapatlah di kawasan 30. Tapi apa yang Zul nak tengok Bitcoin Zul expected akan berlaku ialah price tu akan berlaku bounce ke atas, sama ada break resistance untuk terus ke atas ataupun break ke bawah, dan barulah melakukan break ke bawah ni, which is nak tengok price tu 32 atau 34, kita akan tengok dulu lah price tu akan berlaku bounce dulu sampai sini, which is kita tengok sama itu di kawasan ini. Kita akan monitor lah apa yang berlaku, which is minggu depan. So which is ini hari Sabtu dan Ahad, which is kita ada 6 candle tu, which is apa expected akan berlaku. Probably price tu akan berbuat sedikit pergerakan yang macam ni lah. Okay, yang banyak ni which is sideways, so very good lah. Dan sekiranya macam sekejap lagi, sekiranya price tiba-tiba spike ke atas ataupun spike ke bawah, apa yang akan berlaku, apakah efek di Bitcoin, which is macam tengok untuk hari Minggu kita tak nak berlaku sebarang pergerakan price yang banyak, which is apa yang tengok kat sini, kat sini, which is kita ada kita buat consolidation yang bagus kat sini, sedikit tiba-tiba price naik ke banyak. So apa yang berlaku ini, dia akan efek apa tu gap, akan berlaku gap. Apa gap tu, akan bagi satu chart lagi. So ni chart okay, ni chart Bitcoin juga, cuma ini adalah di CME. So apa chart ni? Chart ini adalah untuk orang yang masuk beli di stock untuk pakai platform contoh di Webull, sendiri pakai lagi apa ni, eToro, apa-apa saja platform itu. Sebab apa? Platform tu dia hanya buka price dia untuk dia orang lebih dalam office hour. Mungkin macam kita tahu di Webull contohnya, siapa yang beli ETF apa semua tu, yang ada beli Bitcoin, ada crypto dalam dia punya tu, which is dia orang tak boleh beli 24 hour, tak macam kita BTC kita boleh 24 hours and then 7 hari seminggu, which is memang terbuka. Tapi untuk dia orang, dia akan beli transaction akan berlaku di waktu office hour dan waktu bekerja, which is Isnin sampai Jumaat 8 pagi sampai ke 6 petang, which is apa yang berlaku sekiranya hari Minggu. So hari Minggu dia orang tak buka, dia orang tak ada jual beli urusan Sabtu Ahad, tapi kita ada jual. So kiranya ada berlaku pergerakan macam Azul cakap macam ni, contohnya minggu lepas ada pergerakan yang besar ni, right? Ada pergerakan yang besar ni, tiba-tiba ada spike dia ujung minggu. So apa akan berlaku, kita akan buat gap. So gap inilah next minggu lepas kita akan buat minggu lepas kita buat gap ni. So gap ni, so apa gap ni? Gap ni apa yang akan menyebabkan chart berlaku, gap tu akan membuatkan price tu akan kembali balik ke kawasan itu, which ini dah complete. Okay, apa yang masuk zone. So now hari Jumaat dia orang tutup harga ini, tapi disebabkan di BTC kita, di chart kita, di yang kita pakai tu ada spike harga naik, which is apa yang akan berlaku iaitu price tu akan kembali balik bawah untuk masuk balik kawasan ni ataupun close gap. So tengoklah apa yang berlaku, dah pun close gap. So which is another example dia akan tunjuk lagi. Contoh yang ni, apa yang berlaku, kita ada buat gap, kemudian price jatuh bawah, kemudian apa yang buat price akan naik balik untuk close balik gap ni, which itulah apa berlaku CME gap. And then kat sini kita ada lagi potential. Sebab apa? Kita gap ni masih belum close, nampak? Gap ni masih perlu. So which is apa yang akan berlaku, lebih price bawah
And then next bulan kita akan dapat akan test balik, which is kat 50k, which is very important. 50k pula antara support yang recent kita tengok, which is 50k kita akan close gap ni, which is ada potensi. Sebab tu kita ada potensi untuk naik ke atas, sebab apa gap ni belum pergi ke close. So mostly kata 60% ke 80% harga akan tutup balik lah gap tu, which is macam cakap hari Minggu boleh, kalau boleh kita tak nak sebarang pergerakan yang drastic, which is kita nak pergerakan yang macam ni lah, very sideways dengan kecil. Dan untuk hari Senin sampai Jumaat baru kita tengok ada pergerakan yang besar. So guys, itu saja untuk malam ni, which is hopefully tak panjang. So guys, jumpa lagi untuk pagi esok. Belum tu tinggalkan video ni, please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video daripada Zul. So guys, and follow punya Facebook juga, and then hopefully bantu Zul untuk dapat 1k subscriber yang pertama, hopefully dalam masa terdekat tu dapat 1k subscriber. So guys, please like, please subscribe dan share kepada kalian. So Assalamualaikum, jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.